Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, apa khabar semua? Okey, baik. Okey, tapi nampak semua ceria, tetapi saya tengok di belakang tu ada yang mengantuk. Okey, ada yang mengantuk, maklumlah. Okey, saya faham tentang waktu Pantai Pelajaran Sejarah ini. Memanglah pada hari ini di waktu yang hujung. Betul. Okey, kamu semua okey ke? Macam mana perjalanan kamu dalam kelas hari ini, pembelajaran sebelum ini? Okey ya? Sebab saya tahu mata pelajaran sejarah ni pada hari ini memang waktu hujung. Jadi saya tengok memang ramai yang tengok dah bosan. Betul, memang macam bosan, kan? Okey, tetapi untuk menghilangkan kebosanan kamu, saya pada hari ini kita akan melakukan aktiviti yang berlainan berbanding yang hari yang sebelum ni, iaitu kita melakukan pembentangan. Okey, pada hari ini kita lakukan pembentangan, tetapi ia melibatkan semua pelajar. Semua pelajar. Okey. Seperti kita tahu di mana sebelum ini kita belajar tentang tamadun Islam dan sumbangannya. Okey, tamadun Islam dan sumbangannya terhadap kawasan yang terlibat. Okey, kawasan yang terlibat. Okey. Seperti yang kita tahu, okey, seperti kita tahu, tamadun Islam telah melibatkan negara-negara yang tertentu di tanah Arab. Di tanah Arab, iaitu yang terdiri daripada Mesir, Parsi, Mekah dan juga di tempat di Madinah. Okey. Seperti kita tahu, tamadun Islam ni juga antara tamadun yang begitu itu ternama dari segi betul, daripada segi dia memberi sebanyak 3 sumbangan. Dari segi yang pertama ialah politik, yang kedua ialah ekonomi, yang ketiga ialah sosial. Betul, sosial. Saya nampak kamu dah tahu tentang tajuk yang kita dah belajar sebelum ni, sebab lagipun semua dah bentang, kan? Dan pada hari ini kita akan masuk tentang tajuk perkembangan dan kemunculan tamadun Islam. Di mana kalau kamu buka buku ataupun rujukan bab 8, bab 8.2, bab 8.2 iaitu perkembangan dan kemunculan tamadun Islam. Betul pun boleh, kemunculan dan perkembangan tamadun Islam. Itu pun boleh juga, kan? Kemunculan dan perkembangan tamadun Islam. Dan pada tajuk ini juga kita akan belajar dengan lebih mendalam lagi, di mana tentang seperti kita tahu, siapa tahu peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW, iaitu pada bila? Pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Itu adalah perjalanan kita akan nampak. Kita akan tengok perjalanan Nabi Muhammad SAW, dan cara baginda berdakwah. Sama ada dua kaedah baginda berdakwah. Dan selepas topik ini juga kita akan tengok tentang kemunculan kerajaan selepas kewafatan Nabi. Selepas itu tengok kemunculan kerajaan selepas kewafatan Nabi, dan selepas pemerintahan zaman sahabat, iaitu 4 sahabat. Betul? Yang tu nampak macam dah tahu sebab apa? Dah baca sebelum ni kat rumah, kan? Bagus. Dah baca sebelum ni dekat kat rumah, kan? Tanpa membuang masa, cikgu akan menayangkan kamu 2 video tentang yang berkaitan dengan tajuk kita sebelum memulakan aktiviti kelas kita pada hari ini. Apabila kamu tengok video ini, cikgu nak kamu catat isi yang penting, isi penting dalam video, apa yang disebut dalam video tersebut. Jangan risau, cikgu takkan tayangkan hanya sekali, dan cikgu hanya akan tayangkan 2 kali. 2 kali. Dalam kelas ni kita akan tengok ada 2 video lah. 2 video tentang tajuk yang berkaitan, iaitu kemunculan dan perkembangan tamadun Islam. 2 video. Yang video pertama cikgu akan tayangkan sebanyak 2 kali, dan video yang kedua juga cikgu akan tayangkan 2 kali juga. Cikgu faham? Sebab sekali korang takkan faham, cikgu akan tayang kali kedua, lepas tu baru kita akan mulakan permainan.
Okey, semua pelajar diminta bekerjasama dan memberi tumpuan terhadap video yang pertama yang cikgu akan tayang tersebut. Okey. Okey, tanpa membuang masa, okey, semua pelajar diminta perhatian, memberikan perhatian sepenuhnya. Okey, kamu akan tonton video yang akan cikgu tayangkan ni, okey? Gambar yang ditunjukkan ini adalah Gua Hira, iaitu lokasi bermulanya tamadun Islam dengan turunnya wahyu pertama iaitu Surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 dan wahyu kedua Surah Al-Mudassir ayat 1 hingga 7. Wahyu pertama diturunkan adalah Surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 yang menekankan kaedah membaca dan menulis sebagai asas ilmu pengetahuan dan perkembangan tamadun Islam. Penurunan wahyu kedua, iaitu Surah Al-Mudassir, mengisytiharkan Nabi Muhammad SAW sebagai pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala dan wajib menyebarkan agama Islam kepada seluruh umat manusia. Strategi penyebaran Islam oleh Nabi Muhammad SAW bermula secara rahsia selama 3 tahun. Kemudian berubah kepada terang-terangan namun mendapat tentangan daripada masyarakat Arab Quraisy. Penyebaran Islam diteruskan dengan penghijrahan Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Ketika di Madinah, Nabi Muhammad SAW merangka Piagam Madinah, iaitu sebuah perlembagaan untuk membentuk sebuah negara yang adil dan maju di Madinah. Pembentukan kerajaan Islam Madinah menjadi pencetus kepada perkembangan pesat dakwah Islamiah di seluruh tanah Arab dan di luar tanah Arab. Maka Nabi Muhammad SAW meneruskan usaha dakwah dengan menghantar utusan ke Rom, Parsi, Mesir dan Habsyah. Okey, alhamdulillah nampaknya sudah 2 kali cikgu tayangkan video yang pertama tadi. Okey, sekarang ini kamu akan tengok video yang kedua. Okey, video yang kedua ini pun sama, cikgu akan tayangkan sebanyak 2 kali. Okey, cikgu akan tayang sebanyak 2 kali. Okey. Jadi jangan bising. Jadi semua diminta memberi perhatian. Diminta memberikan perhatian sepenuhnya sebab video ini juga agak panjang sikit. Okey. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, Islam terus berkembang dan tersebar luas melalui zaman Khulafa al-Rashidin dan seterusnya zaman kerajaan-kerajaan Islam. Zaman Khulafa al-Rashidin ditakbir oleh 4 orang khalifah. Khalifah pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, kedua Umar bin Al-Khattab dan seterusnya oleh Uthman bin Affan. Terakhir oleh Ali bin Abi Talib. Penyebaran Islam oleh Khalifah Abu Bakar agak mencabar dan beliau perlu memerangi golongan murtad melalui peperangan Al-Riddah. Manakala Khalifah Umar membahagikan wilayah kepada beberapa bahagian untuk memudahkan pentadbiran. Perkembangan Islam diteruskan oleh Khalifah Uthman dengan melantik gubernur bagi mengetuai pentadbiran di wilayah Islam. Wilayah Islam semakin meluas dan agama Islam semakin mantap di bawah pentadbiran Khalifah Ali. Selepas berakhirnya zaman Khulafa ar-Rashidin, penyebaran Islam diteruskan oleh kerajaan-kerajaan Islam iaitu Kerajaan Bani Umayyah, Kerajaan Bani Abbasiyah dan Kerajaan Turki Utsmaniyah. Penyebaran Islam oleh kerajaan-kerajaan Islam ini berkembang sehingga ke Eropah dan alam Melayu. Penyebaran Islam semakin meluas dan mudah diterima oleh masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor. Okey, alhamdulillah kita sudah pun tengok dua video yang telah cikgu tayangkan tadi. Okey, jadi cikgu yakin semua pun dah faham. Jadi dari segi video tersebut, dari segi penyampaian video itu memudahkan kamu untuk faham, kan? Lagipun tidak ada
Video itu tidak menggunakan bahasa yang tinggi ataupun bombastik yang akan menyukarkan kamu untuk faham. Okey. Dan tadi yang dah ada yang salin tak? Okey, alhamdulillah bagus. Sebab dah ada yang salin, okey. Kira tu dah okeylah, okey. Maknanya kamu dah bersedia. Dah bersedia belum? Permainan yang seterusnya. Sudah. Okey ya. Aktiviti yang seterusnya ialah kita akan memulakan aktiviti permainan kita, iaitu terdapat ada dua permainan, iaitu satunya ialah terdiri daripada dam, yang bentuk dam. Yang kedua ialah kotak misteri. Kotak misteri, okey, faham ah? Okey. Pertamanya main dam. Okey, cikgu akan tunjuk arahan dia. Okey, tapi sebelum itu cikgu nak kamu bahagikan kepada dua kumpulan yang besar. Dua kumpulan besar, maknanya tidak ada kumpulan kecil seperti yang sebelum ni. Dua kumpulan besar sebab ada dua permainan. Okey. Boleh mulakan sekarang pembahagian kumpulan. Okey, kita tengok. Okey, untuk bagi perlawanan dam pula. Okey, perlawanan dam pula ini dia akan melibatkan satu kumpulan dan satu kumpulan lagi akan bermain kotak misteri. Okey. Cara permainan dam pula ini kita akan tengok ada huruf, okey, ada nombor yang berwarna putih dan juga ada nombor yang berwarna merah atau kertas nombor berwarna merah. Okey, caranya perlawanan, okey, dalam kumpulan yang akan main dam pula ini akan terdiri daripada seorang ketua. Okey, seorang ketua. Okey, sudah dilantik kan? Okey. Seorang ketua, maka ketua tersebut akan bacakan soalan dan akan semak jawapan, dan jika salah, ketua tersebut akan memberikan jawapan yang betul. Memberikan jawapan yang betul. Okey. Okey, caranya ialah sebagai contohnya, okey, ahli kumpulan yang tersebut, kumpulan A. Okey, kumpulan A tadi yang dapat permainan dam pula. Sebagai contoh, dia baling dadu. Okey, dia akan berikan dadu yang besar, dadu gergasi nama dia. Okey, dia akan baling dadu. Okey, yang pertama ialah apabila dia baling, tiba-tiba terkenalah nombor 5. Tiba-tiba terkena nombor 5. Okey, apa yang perlu dilakukan oleh ketua kumpulan tersebut? Maka dia akan membacakan soalan. Okey, soalan iaitu soalannya bunyi, bilakah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama? Okey, menerima wahyu yang pertama. Okey, sekiranya pelajar tersebut jawab contohnya sebagai di Madinah. Okey, sebagai contohnya jawapannya ialah Madinah. Okey, maka ketua tersebut tengok, okey, salah. Jawapannya ialah di Gua Hira di Mekah. Okey. Okey, dan seterusnya apabila tiba-tiba dia baling lagi, terkena lagi dua nombor, 5, 6 dan 7. Okey, maknanya dia akan jatuh pada nombor 7. Nombor 7. Okey. Soalannya berbunyi ialah surah apakah yang terdapat pada wahyu pertama? Okey, pada wahyu pertama beserta ayat, beserta nombor ayat. Beserta nombor ayat. Okey, jika ahli kumpulan tersebut menjawab surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5, maka itu adalah jawapan yang betul. Okey, tak perlu perubahan. Okey. Begitu juga dengan soalan yang seterusnya. Apabila ahli kumpulan yang seterusnya, dia akan membaling dadu, kan, sehingga satu kumpulan selesai, sampailah nombor, okey, contoh nombor yang tengah, kan, okey, nombor 15 katakan. Okey, dia dapat nombor 15. Siapakah yang menentang Nabi Muhammad SAW ketika dakwah secara terang-terangan? Okey. Jika ada pelajar menjawab, ahli kumpulan kamu lah, okay? Jika ahli kumpulan kamu yang menjawab, bapa saudara Nabi Muhammad iaitu Abu Lahab, maka jawapan dia betul. Okey. Pelawak, okey, jadi dadu ini akan berakhir sampai nombor 34. Maka jika ada pelajar tu nombor baling nombor 35, maka dia selamat. Dia tak perlu jawab soalan. Maka grup itu telah selesai. Grup A telah selesai melakukan satu permainan. Okey. Masa yang diberi adalah selama 15 minit untuk satu perlawanan bagi kumpulan yang terlibat. Okey, maka itu kumpulan untuk kumpulan A. Dan jika selesai, kumpulan A akan menerima permainan yang lain, iaitu permainan yang kedua daripada grup B. Maka permainan ini iaitu dan pula ni akan berpindah kepada grup B sebagai permainan yang kedua. Sebab mereka dah dapat permainan yang pertama, itu kotak misteri. Okey. Kita tengok permainan yang kedua pula.
Okey, perlawanan yang seterusnya ialah kotak misteri, di mana ini adalah permainan yang kedua bagi kumpulan A dan juga kumpulan B adalah perlawanan yang pertama. Jadi mereka telah pun selesai perlawanan tadi, kotak misteri, dan alhamdulillah telah selesai tanpa ada kesukaran dan juga tanpa ada pertelingkahan lah. Okey, betul, sebab tak dapat jawab mana kita tahu. Bila kita dapat jawab, mula masam muka. Okey, tak ada, maknanya semua dah okey. Okey, jadi kotak misteri ni contohnya sebagai ahli kumpulan. Ni juga ketua ketua kumpulan tukar kepada orang lain pula. Okey, ketua bergila-gila ketua. Okey, ketua yang kedua berlainan. Ketua yang baru. Okey, untuk perlawanan yang kedua, ketua yang baru bagi kumpulan A, inilah ketua yang barulah. Okey. Manakala kumpulan B juga ketua yang baru, tak sama seperti yang perlawanan yang pertama. Okey. Perlawanan kotak misteri ini maka seorang ketua akan pegang dan datangnya seorang pelajar dan ketua itu akan guncang, akan guncang, dan seorang pelajar akan memilih nombor tanpa melihat nombor di dalamnya. Maka tiba-tiba terdapat katakanlah nombor 9. Kita katakan nombor 9, maka soalannya ialah yang berbunyi. Okey, tadi soalan nombor 9. Okey, soalan nombor 9. Saya yakin permainan yang kedua ini akan sebagai permainan pengukuhan untuk bagi kamu faham. Okey, di mana soalan yang ke-9 ini ialah tentang soalan yang hampir sama dengan soalan yang permainan yang pertama, iaitu soalannya Nabi Muhammad SAW telah melakukan dakwah secara terang-terangan. Baginda ditentang oleh keluarga baginda. Siapakah yang menentang dakwah tersebut? Nampak? Siapakah yang menentang? Tadi memang soalan tadi memang direct, dan ini juga ada soalan yang pusing sikit, trik. Tetapi boleh jawab. Okey, apa dia? Betul. Bapa saudara, iaitu Abu Lahab. Kan? Okey. Setelah selesai pelajar yang kedua, ahli guru yang kedua, dia datang memilih soalan. Kita kena soalan. Maka dia dapat nombor 12. Katakanlah nombor 12. Okey, pada nombor 12. Okey, nombor 12. Kita akan tengok soalannya ialah siapakah yang terlibat dalam zaman Khulafa' Ar-Rasyidin? Siapakah yang terlibat? Siapa yang terlibat dalam Khulafa' Ar-Rasyidin, pemimpin Khulafa' Ar-Rasyidin? Okey, maka dia akan sebut 4. Okey, kalau dia sebut salah satu pun tak apalah, dia kira betul. Okey, tak nak beratkan dia. Okey, maka ada 4. Okey, 4 itulah jawapan yang lebih baik. Maka yang pertama ialah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua ialah Umar Al-Khattab, yang ketiga ialah Uthman bin Affan, yang keempat ialah Ali bin Abi Talib. Sehinggalah selesai, maka tamat. Okey, jadi masa yang diambil untuk perlawanan ini juga 15 minit sehingga selesai. Okey, maka tamatlah kedua-dua perlawanan dalam kelas pada ini. Okey. Okey, alhamdulillah kita telah pun selesai bermain dua perlawanan secara perlawanan yang memberikan kita sebagai ilmu yang bermanfaat. Okey, ilmu bermanfaat kepada kita. Sebab perlawanan ini sebab apa? Cikgu memberikan soalan yang hampir sama di dalam dua perlawanan yang berbeza, dua permainan yang berbeza. Kerana okey, permainan yang pertama itu nak uji, dan permainan yang kedua itu sebagai pengukuhan. Okey. Di dalam tajuk ini, seperti kita tahu, dalam tajuk ini kita akan tengok Nabi Muhammad SAW daripada peringkat awal dan ditabarkan menjadi rasul dan nabi. Dan seterusnya baginda telah berdakwah, berdakwah dua peringkat, iaitu di Madinah dan juga di Mekah. Okey, dan selepas itu selepas kewafatan Nabi, muncullah kerajaan yang seterusnya, iaitu kerajaan Khulafa' Ar-Rasyidin, yang terdiri daripada 4, iaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib. Betul. Okey, dan apabila dah selesai dan tamatnya pemerintahan Khulafa' Ar-Rasyidin, ada lagi kerajaan yang muncul ketika itu, iaitu apa? Ya, kerajaan Abbasiyah, kerajaan Umayyah, kan? Kerajaan Turki Uthmaniyah, kan? Okey, nampaknya memanglah kita tahu, okey, kerajaan yang seterusnya dapat ada zaman yang kegemilangan, di mana zaman pemerintahan sahabat dalam 4 sahabat, daripada 4 sahabat yang terakhir sekali iaitu telah maju, iaitu Ali bin
Abi Talib. Itu di mana zaman ni telah maju. Wilayah-wilayah Islam telah pun berkembang luas di hampir ke seluruh dunia. Okey, dan ada soalan yang ingin nak tanya? Okey, ada soalan apa pun yang tak nak tanya? Okey, tak apa. Mulakan tak ada soalan. Okey, maka setakat itu sajalah pembelajaran kita pada hari ini. Jadi setakat itu sajalah pembelajaran kita pada hari ini, di mana lagi pun tengok waktu hujung-hujung. Jadi insya-Allah pada masa yang akan datang kita akan tingkatkan lagi untuk pembelajaran kita, dan juga kita akan lakukan aktiviti yang lain juga. Okey, cikgu harap semua pelajar dapat menguasai bab ini. Tidak cukup pada hanya dalam kelas pada hari ini, dan balik ni bukalah balik dan study, ulang kaji balik agar kamu faham tentang bab ni. Okey. Okey semua, sekian semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.